Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah bersama saya Nurul Zahira Razi. Kita ikuti rangkuman berita utama. Hari Sukan Negara, platform terbaik memperkukuh semangat serta ukhuwah perpaduan dengan pelibatan pelbagai kaum dan lapisan masyarakat, sekaligus mengamalkan gaya hidup aktif dan budaya sihat. Dalam masa sama, perhatian khusus kepada golongan warga emas turut diberi menerusi penganjuran Karnival Sukan Warga Emas bagi HSN 2024. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, warga emas juga sebahagian golongan penting dalam masyarakat. Supaya dari sekarang hidup sihat, supaya bila kita dah mencapai umur tertentu itu kita akan tetap menjadi warga yang sihat tubuh badan, dan paling mudah ialah untuk kita sentiasa gerakkan badan kita, berjalan dan sebagainya. Dalam pada itu, lebih 4.5 juta rakyat menyertai pelbagai aktiviti sukan dan rekreasi di seluruh negara sempena Hari Sukan Negara HSN 2024. Sambutan HSN peringkat kebangsaan di Putrajaya pula menarik lebih 30,000 penyertaan dalam 64 jenis aktiviti sukan. Rakyat Malaysia ada kesedaran bahawa sukan ini penting dan kalau semua rakyat mempunyai tabiat untuk bersukan bersama dan ini merupakan gaya hidup, kita akan kurangkan kos rawatan di Malaysia. Bila kita ada peruntukan yang berkurangan untuk rawatan, kita mempunyai peruntukan yang lebih untuk pembangunan sukan yang lain. HSN di seluruh negara disambut hari ini kecuali sambutan di Sarawak esok. 1,091 projek naik taraf sekolah daif seluruh negara telah diluluskan dengan kos 8.5 bilion ringgit sehingga tahun ini. Pelaksanaan itu melibatkan 339 projek di Sabah, 400 di Sarawak dan 352 di Semenanjung. Kementerian Pendidikan memaklumkan setakat 11 Oktober, 717 projek telah siap, 183 dalam pembinaan, 176 di peringkat prabina dan 15 sedang dinilai semula. Pasukan Petugas Khas Reformasi Sektor Awam STAR ditubuhkan untuk memantau pelaksanaan projek. Kaki tangan Kedutaan Malaysia di Lubnan diarah pulang ke tanah air berikutan ketegangan yang semakin meruncing di Asia Barat. Duta Besar Malaysia ke Lubnan, Azri Mat Yaakob berkata, 2 daripada 4 pegawai akan meninggalkan Lubnan seawal esok dan Isnin ini. Ini termasuk seorang wakil dari Mercy Malaysia. Sejak awal bulan, seramai 22 rakyat Malaysia telah dibawa keluar dari negara itu. Individu yang menyebarkan maklumat palsu mengenai isu pelajar Malaysia kononnya kibar bendera China di sebuah sekolah swasta telah dikenal pasti. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, tindakan akan diambil terhadap individu yang menyebarkan dakwaan palsu itu. Beliau yang juga jurucakap kerajaan menjelaskan pelajar terlibat bukan warga Malaysia, sebaliknya merupakan warga China yang belajar di sekolah tersebut. Ada bagi yang pelajar-pelajar dari warga negara China, mereka mengibarkan bendera China. Ada pelajar-pelajar yang mengibarkan jalur gemilang, ada yang mengibarkan bendera Pulau Pinang. Jadi saya telah minta pihak MCMC track the people who are spreading this misinformation, yang sengaja cuba mengadu domba di kalangan masyarakat, menyebarkan berita palsu, dan saya minta pihak PDRM juga mengambil tindakan yang tegas kerana mereka cuba untuk menimbulkan satu kegusaran dalam masyarakat kita seolah-olah kerajaan membenarkan perkara-perkara seperti ini berlaku. Sementara itu, mengenai isu 2 kapal latihan dari China yang berlabuh di Pelabuhan Pulau Pinang, Exco Pulau Pinang Wong Hon Wai menyatakan kunjungan silaturahim adalah mengikut saluran rasmi. Residen Naval Officer TLDM turut hadir dalam kunjungan di atas kapal pelatih tersebut bersama pemimpin dari Kerajaan Negeri Pulau Pinang sebagai tetamu.
Baik, kita ke perkembangan banjir. Di Kedah, 4 PPS telah ditutup membabitkan 3 PPS di daerah Baling dan 1 di daerah Kubang Pasu, menjadikan 15 PPS masih dibuka. Timbalan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kedah, Meja Pertahanan Awam Muhammad Suhaimi Muhammad Zin menyatakan 2,270 orang dari 690 keluarga masih ditempatkan di PPS di 4 daerah. Setakat pukul 4 petang, 136 penduduk terjejas banjir di Perak masih ditempatkan di 2 PPS. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan PPS Sekolah Kebangsaan Cangkak Lobak menempatkan 71 penduduk daripada 20 keluarga, manakala 65 penduduk daripada 20 keluarga pula masih berlindung di PPS Sekolah Kebangsaan Parit Haji Amin, Pagan Serai. Di Johor, jumlah penduduk terjejas banjir masih tidak berubah seperti pagi tadi. Penduduk terjejas kekal 17 orang daripada 3 keluarga dengan kesemua penduduk masih ditempatkan di PPS SK Seribu Not, Batu Pahat. Baik saudara, untuk perkembangan cuaca seluruh negara, kita ke Met Malaysia bersama pegawainya Muhammad Nafizi Mat Napiah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca dengan melihat keadaan cuaca semasa pada petang ini. Baiklah, untuk petang ini seperti kelazimannya, hujan lebat dan ribut petir masih lagi berlaku melibatkan hampir ke semua negeri di sekitar Semenanjung, terutamanya untuk negeri Johor dan juga di negeri Sembilan. Dan keadaan cuaca ribut petir untuk kebanyakan kawasan ini dijangka akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Namun begitu, ribut petir yang berlaku di sekitar kawasan pedalaman negeri Kedah, di sekitar negeri Perak, di sekitar pedalaman negeri Pahang dan ianya dijangka akan turut menuju ke Lembah Kelang dan pedalaman negeri Sembilan akan bermula pada awal malam nanti pula dan dijangka akan berterusan sehinggalah ke lewat malam. Oleh itu, sekali lagi orang ramai dinasihatkan supaya berwaspadalah dengan keadaan cuaca ribut petir pada sebelah petang dan juga pada sebelah malam, terutamanya untuk musim peralihan monsun ini, kerana ribut petir berkenaan boleh mengakibatkan angin kencang, banjir kilat dan juga kerosakan pada struktur yang kukuh serta melibatkan taburan hujan yang tinggi dalam tempoh yang singkat. Seterusnya kita lihat keadaan cuaca semasa bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula. Bagi negeri Sabah, ribut petir pada petang ini dilihat turut berlaku di kebanyakan bahagian untuk negeri berkenaan. Manakala bagi negeri Sarawak, cuaca yang berbeza, cuaca cerah di kebanyakan bahagian untuk negeri Sarawak. Pada hari ini, ribut petir hanya berlaku di sekitar bahagian Limbang, di beberapa kawasan untuk bahagian Kapit dan juga di sekitar bahagian Sibu yang dijangka akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Namun begitu, ribut petir yang berlaku untuk bahagian-bahagian di sekitar pedalaman Sarawak iaitu di sekitar bahagian Kapit ini dijangka boleh berterusan sehingga ke tengah malam juga. Dan akhir sekali kita lihat keadaan di sekitar kawasan perairan negara. Angin dilihat bergerak dengan kelajuan yang sederhana iaitu sekitar 20 sehingga 30 km sejam. Oleh itu, masih lagi tiada amaran angin kencang dan laut bergelora yang dikeluarkan oleh Met Malaysia buat waktu ini. Sekian dulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Menuktah masalah kemiskinan dan memastikan prasarana asas di kawasan desa dilengkapkan. Itu matlamat inisiatif Kampung Angkat Madani di bawah Belanjawan 2024. Laporan Aiman Awazmin. Struktur dan peralatan meningkatkan kapasiti logis lawatan air. Bagi wilayah persekutuan, Labuan, bagi penggantian pipe-pipe yang usang. Kerajaan bersetuju memperkenalkan program Kampung Angkat Madani, melengkapkan kemudahan asas bagi kawasan desa yang sangat terpinggir. Dan semua ketua setiausaha, ketua perkhidmatan harus menggembeling tenaga, merantas kementerian, bekerjasama dengan JLC dan JLIC dan badan swasta untuk menjayakan program ini. DNB telah berjaya membangunkan rangkaian 5G dengan liputan kawasan penduduk 70.2%. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kami pulih ini akan mendapat keberkatan Allah Ta'ala dan ini lebih baik untuk kita orang kampung menggunakannya sebaik mungkin. Jadi di keseluruhan ini kita akan imarahkan sebaik mungkin. Projek pembinaan surau baharu antara yang dirancang di Kampung Baru Pasak, Kota Tinggi Johor yang merupakan Kampung Angkat Madani Kementerian Pertahanan bersaiz lebih besar dan serba lengkap. Ia mampu menampung sehingga 200 jemaah berbanding surau lama hanya sekitar 30 jemaah. Turut digerakkan projek naik taraf jalan raya dan balai raya serta infrastruktur asas lain termasuk pemasangan lampu jalan. Okey, pertamanya manfaat dia berkaitan dengan jalan. Sekiranya jalan tu dah dinaik tarafkan semasa macam tuan-tuan lihat di sekitar kampung saya ni adalah aktiviti kelapa sawit. Jadi dengan adanya jalan yang cantik maka boleh mengeluarkan hasil-hasil kampung dengan lebih teratur lah. Di bawah inisiatif Kampung Angkat Madani juga, gelanggang serbaguna dinaik taraf manakala kediaman uzur dibaik pulih. 2 pusat komuniti turut dibina dengan pengukuhan melalui kursus keusahawanan. Okey, manfaat dia dekat sini, sebelum ni kawasan ni, kampung ni dia tak ada kedai. So secara langsung ekonomi kampung ni akan bertambah. Dan anak-anak muda pun mana yang rasa dia kerja jauh luar pada kampung, dia boleh datang ke kampung untuk menimba pendapatan tambahan. Baik Kampung Baru Pasak Kota Tinggi termasuk dalam program Kampung Angkat Madani di bawah Kementerian Pertahanan. Projek serupa dilaksanakan di seluruh negara dengan setiap kementerian mempunyai kampung angkat yang sendiri. Kampung-kampung ini akan dibantu dari segi infrastruktur dan penyelesaian isu-isu setempat. Ini menunjukkan komitmen kerajaan dalam merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan juga luar bandar. Aiman Awazmin, RTM. Sembilan artis tempatan dan luar negara bakal memberikan persembahan bertemakan keroncong pada konsert Mestika Asmara Loka di Auditorium Permatasari RTM Johor malam ini. Anjuran konsert itu secara tidak langsung mampu memperkasa musik keroncong pada zaman moden ini. Laporan lanjut kita bersama wartawan Erwin Zaid. Silakan Erwin. Baik, terima kasih Zahira. Saya kini berada di Auditorium Permatasari RTM Johor bagi membawakan perkembangan konsert Mestika Asmara Loka. Dan konsert bertemakan keroncong ini dibarisi 9 selebriti tanah air dan luar negara. Antaranya Papa Rock Datuk Ramli Sarip, Sukilo, Azharina, Aina Abdul, Asmida dan Mawi. Manakala konsert akan dipimpini hos Farin Ahmad dan Dahlia Syazwan. Konsert Mestika Asmara Loka akan bermula pada pukul 9 malam ini dan bersiaran langsung di TV2. Dan sudah tentu konsert ini diserikan lagi dengan kehadiran penaja utama kita iaitu Olive House. Dan untuk itu kita bersama dengan ejen Olive House Kota Tinggi dan Pasir Gudang, Rosita Atan. Jadi puan, terima kasih.
Jadi Puan, Olive House telah menjadi pilihan utama bagi banyak penggemar produk kesihatan. Jadi bolehkah Puan kongsikan sedikit tentang kelebihan utama produk-produk yang ditawarkan oleh Olive House? Okey, Olive House ni dia ada satu produk minyak zaitun lah, minyak zaitun olive 30 lah. Sebab dia kaya dengan antioksidan dan juga bagus untuk kesihatan kita sekeluarga lah. Lepas tu terbukti sebab dia 2 juta botol sudah terjual di seluruh Malaysia sekarang ni lah. Boleh ceritakan apa produk-produk yang Puan jual pada sini? Okay, dia ada pati delima, ada abatu sauda, ada madu, ada minyak terapi lah, aroma terapi tadi lah, bagus untuk kita stres ke apa kan, bagus untuk tu lah. Lepas tu hari ni kalau kita ada nak bagi hadiah lah, bagi hadiah pada pengunjung, kalau datang boleh lah cari dekat booth Olive House kita lah. Nak tahu hadiah apa kena datang, cari booth Olive House. Ada apa-apa promosi istimewa ke? Ada, itu mesti kena datang. Datang baru tahu. Boleh Puan terangkan sedikit apa antaranya kelebihan menggunakan produk-produk Olive House ni? Kita dah banyak customer yang kita jumpa lah. Dia orang antaranya kalau kolesterol ke darah tinggi manis, dia orang akan repeat semula lah. Antaranya memang ramai yang repeat semula. Benda tu memang dia orang akan cari kita semula. Macam tu lah. Dari segi pelanggan, saya tadi kita berborak dan kata luar negara pun ada ya? Ada, macam Singapura, Brunei pun ada jugalah. Ada. Dia banyak seluruh. Jadi dia dah terbukti Olive House ni dah terkenal lah. Mungkin Olive House ni juga sesuai digunakan untuk golongan berumur ya? Yang berumur, kanak-kanak pun boleh. Tapi dia ada dos tertentu lah. Kanak-kanak boleh, boleh, semua boleh. Semua golongan boleh. Nak cerita semua keluarga boleh? Semua keluarga. Sebab tu baik untuk kesihatan keluarga kita. Okey, baik. Terima kasih Puan atas perkongsian maklumat tadi. Okey, baiklah, sekian laporan saya dari Auditorium Permatasari. Kembali semula ke studio berita. Silakan. Baik, terima kasih Erwin. Sebuah kedai menjual popiah terkenal diarah tutup 14 hari selepas didapati kotor dan terdapat najis tikus. Kedai berkenaan antara 3 premis yang dikenakan tindakan penutupan sementara dalam operasi sarap yang dilaksana Jabatan Kesihatan Negeri sekitar Melaka Tengah. Bilangan premis yang diperiksa 24 premis. Bilangan premis yang diarahkan tutup di bawah Seksyen 11 adalah 3 premis. Bilangan notis dikeluarkan 56 notis. Okey. Jumlah nilai tawaran notis kompaun sebanyak RM 16,200 setakat ini. Ya. Kesalahan lain dikesan antaranya bahan mentah diletakkan sebelah tong sampah tidak bertutup, meletakkan makanan di atas lantai selain tempat memasak dipenuhi sisa makanan. Pekerja juga didapati memakai perhiasan diri ketika mengendalikan makanan. 2 lagi premis makanan yang ditutup membabitkan kedai menjual sarapan pagi sekitar air leleh dan durian daun. Sementara itu, 1,638 premis di Melaka diperiksa dalam 42 operasi bersepadu dilaksana sempena penguatkuasaan Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852 setakat semalam. Exco Negeri Melaka Dato' Eng Hisen berkata setakat ini tiada kesalahan di kompaun, namun 7 kesalahan dikenakan tindakan penguatkuasaan iaitu 6 kesalahan di bawah Seksyen 16-2 merokok di kawasan larangan merokok iaitu di tempat makan. Dan 1 kesalahan di bawah Seksyen 17-1 merokok bagi orang belum dewasa. Akta yang diwartakan pada 2 Februari tahun lepas itu mula berkuat kuasa 1 Oktober lalu serentak bersama peraturan-peraturan dan perintah di bawahnya. Kolaborasi swasta dan agensi kerajaan dalam usaha menjayakan Hari Sukan Negara bakal merancangkan lagi pembudayaan sukan dalam kalangan masyarakat. Komitmen daripada pihak swasta amat diperlukan bagi menyokong penganjuran serta acara berkenaan dengan menyediakan fasiliti terutamanya di kawasan perumahan.
Sebab itu kerajaan negeri melalui KBS kita buat Hari Sukan Negara ini sebagai satu pentas untuk kita mempopularkan lagi, untuk kita menggalakkan lagi supaya rakyat Malaysia semuanya terlibat, lebih ramai lagi yang akan bersukan. Sambutan Hari Sukan Negara peringkat Negeri Sembilan dirasmikan Tunku Zain Al-Abidin, Tunku Mukris dan dihadiri lebih 10,000 orang. Pekarangan Auditorium Permatasari Johor Bahru meriah dengan kehadiran pengunjung sempena konsert Mestika Asmara Loka. Turut berlangsung penganjuran Hari Sukan Negara Johor FM 2024 dan jelajah sekawan bintang radio klasik. Pelbagai aktiviti menarik disediakan termasuk Zumba Aktif Gasak, #Cergas Aktif, jualan agro madani Fama edisi Johor FM dan Jom Karaoke bersama Radio Klasik. Pengunjung mula hadir sejak 7.30 pagi. Macam-macam ada aktiviti. Aerobik ada, jualan ada. Saya pun dah beli ni baju dengan skirt. Alhamdulillah rezeki, walaupun saya lambat datang pergi mencari rezeki urut dulu baru saya sampai. Saya memang minat bahagian macam ni. Syukur alhamdulillah, minta terbaiklah untuk RTM. Saya Wak Jimah dari Kampung Tenggayun, Pontian, datang dengan Wak Amin. Bila dengar je program tu dekat Facebook. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Sabah catat 7,448 penempatan pekerjaan setakat September lepas. Laporannya terus bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan Suaran. Ya, Zahira. Sabah berjaya mencatatkan 7,448 penempatan pekerjaan setakat 27 September lalu yang dilihat sebagai satu angka yang membanggakan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor berkata penempatan pekerjaan itu hasil usaha kerajaan melalui Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan pelbagai agensi untuk meningkatkan kebolehpasaran rakyat negeri ini. Menurut Datuk Haji G, masih banyak cabaran yang perlu diatasi, termasuk meningkatkan kualiti latihan dan memastikan kemahiran yang diberi selaras dengan keperluan industri. Justru beliau mahu semua pihak termasuk agensi kerajaan dan swasta bekerjasama menggembleng tenaga dalam usaha mengurangkan pengangguran dan memastikan setiap individu mendapat peluang pekerjaan yang setara dengan kemahiran serta bakat mereka. Datuk Haji G berucap merasmikan Karnival Kerjaya Mega Madani My Future Jobs Perkeso Negeri Sabah tahun 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Menurutnya, Sabah Jobs Portal SJP di bawah kendalian Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM dan portal My Future Jobs MFJ yang diperkenal Perkeso akan digabungkan. Usaha tersebut bagi menyediakan perkhidmatan pencarian pekerjaan yang lebih efisien kepada rakyat negeri ini. Program Sejahtera Masyarakat melalui pendidikan profesional Prospek berupaya memperkasa pembangunan modal insan di negeri ini. Inisiatif Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Malaysia Sabah UMS itu dilihat mampu meningkatkan minat pelajar luar bandar dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor yakin program bukan sahaja melahirkan lebih ramai graduan anak Sabah dalam bidang perubatan dan sains kesihatan, malah memberi peluang kepada golongan kurang berkemampuan menceburi bidang kritikal. Ia sekaligus menjadi pemangkin kepada peningkatan bilangan profesional dalam bidang perubatan, seterusnya meningkatkan kualiti hidup mereka.
Demikian ucapan Datuk Haji G sempena Majlis Pelancaran Prospek Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UMS di Sikuati. Teks ucapannya disampaikan Pembantu Menteri Belia dan Sukan Datuk Fairuz Rendan. Prospek menyasarkan pelajar tingkatan 4 aliran STEM daripada keluarga kurang berkemampuan untuk diberi bimbingan khusus sehingga mencapai kecemerlangan dalam pendidikan dan membina kerjaya sebagai pakar perubatan. Lebih 20 pelajar terpilih menyertai program ini. Saya berasa sangat gembira sebab saya terpilih sebagai peserta prospek pada tahun ini dan saya harap saya dapat menggunakan peluang ini sebaik mungkin agar saya dapat mendorong rakan-rakan saya yang lain untuk terus berusaha. Melalui prospek ini, murid-murid yang golongan B40 dapat buka peluang untuk masuk ke asasi UMS, Sains. So, murid-murid lebih termotivasi untuk belajar gitu. Belanjawan 2025 diharap dapat mengambil kira peruntukan yang lebih besar untuk pembangunan Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam berkata, Sabah memerlukan peruntukan tinggi dalam pembangunan infrastruktur untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Now it's time for the government to actually spend it on development for the people. Especially in terms of infrastructures, apalagi semua yang terbaik we can spend for development purposes there. Sebab ini pembangunan ni I think is good for the future of Sabah. My hope is lebih budget diperuntukkan untuk pembangunan untuk negeri Sabah. Sementara itu, Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram berharap belanjawan 2025 dapat mempertimbang peruntukan untuk infrastruktur asas di kawasan Lumadan. Bajet tahun 2025 ini dapat disalurkan untuk menyelesaikan isu-isu yang besarlah. Contohnya jalan raya yang perlu dinaik taraf, bakalan air yang baik, ada juga kampung-kampung yang belum mempunyai bakalan air. Dan begitu juga elektrik. Datuk Ruslan juga mahu sebuah pusat dialisis dibina di kawasan Lumadan. Ia bagi memudahkan pesakit buah pinggang mendapatkan rawatan tanpa perlu mengeluarkan kos tinggi ke Kota Kinabalu. Belanjawan 2025 bertemakan ekonomi madani, negara makmur, rakyat sejahtera akan dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen pada 18 Oktober ini. Lonjakan 2 kali ganda pengambilan pelatih jururawat iaitu daripada 1,000 kepada 2,000 orang setiap tahun antara usaha Kementerian Kesihatan KKM memenuhi keperluan perkhidmatan kesihatan yang semakin meningkat. Permohonan juga meningkat 3 kali ganda iaitu 3.4 juta dengan 32% daripadanya adalah anak Sabah. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukan Isman Awang bagaimanapun berkata, jumlah itu masih belum dapat menampung keperluan perkhidmatan dengan peningkatan pembukaan fasiliti baharu hospital dan klinik seluruh negara. Untuk kota bagi tahun ini kelak, Semenanjung Malaysia di dalam lingkungan 3,820 orang, sebanyak 7%, Sabah 16%, iaitu 890 orang dan Sarawak 14%. Bersamaan dengan 760 orang. Dan ini adalah merupakan usaha kita untuk meningkatkan produksi pengeluaran jururawat dan juga personal-personal kesihatan yang berkelayakan yang akan memasuki fasilitis kita kelak. Beliau ditemui media dalam istiadat Convocation Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM Zon Sabah di Kota Kinabalu. 699 graduan ILKKM diraikan dalam istiadat ini. Universiti Malaysia Sabah UMS sentiasa peka dan prihatin terhadap kebajikan pelajarnya khususnya golongan kurang berkemampuan. Naib Chancelornya Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur memberitahu pelbagai inisiatif dilaksana bagi mempermudah urusan kemasukan mereka ke universiti itu. Ini termasuklah membantu pelajar membuat permohonan bantuan keuangan berkaitan selain menyalurkan pelbagai bantuan yang disediakan kerajaan kepada pelajar memerlukan.
Ini merupakan sebahagian daripada tanggungjawab universiti dan kita tahu UMS yang telah ditubuhkan pada tahun 1994 memang universiti untuk masyarakat, untuk rakyat. Memang daripada dulu lagi memang kita sentiasa peka, very sensitif tentang keperluan pelajar-pelajar yang tidak mampu untuk datang. Beliau memberitahu sidang media selepas menyambut ketibaan pelajar Fakulti Perhutanan Tropika UMS, Chris Nanalina Jumis. Chris Nanalina, 20 tahun, dijemput pihak bahagian hal ehwal pelajar UMS di kediamannya di Kampung Dalamas, Paitan. Sebelum ini, kisahnya tular di media sosial selepas dilaporkan menghadapi kesukaran membayar yuran pendaftaran masuk ke UMS. Lebih 5,000 penduduk sekitar Keningau menyertai pelbagai aktiviti sukan dan rekreasi sempena Hari Sukan Negara HSN 2024 peringkat negeri yang diadakan di Kompleks Sukan Keningau. Ia membuktikan komitmen rakyat negeri ini menerapkan amalan gaya hidup sihat melalui sukan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, penglibatan rakyat dalam HSN bukan sahaja menerapkan budaya bersukan, malah platform penyatuan dalam kalangan masyarakat. Beliau berucap merasmikan HSN 2024 peringkat negeri. Teks ucapannya dibacakan Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Angin. Sementara itu, HSN peringkat Pantai Barat yang berlangsung di Papar turut disertai lebih 5,000 masyarakat setempat. Antara acara diadakan termasuk kayuhan madani, larian ria madani, berjalan untuk negara selain kejohanan bola sepak 9 sebelah tertutup Paparian. Sabah FC tidak memandang rendah keupayaan pasukan pilihan Tawau menjelang perlawanan persahabatan di Kompleks Sukan Tawau malam ini. Sabah FC meletakkan sasaran memenangi perlawanan sekaligus memastikan pemain utama mendapatkan minit permainan mereka. Pengendali Sabah FC Datuk Ong Kim Sui berkata, Sabah FC berehat agak panjang selepas terlepas peluang ke tanggal ketiga Liga Super setelah tewas tipis 0-1 di tangan PDRM FC pada aksi di Stadium Majlis Pemandaran Selayang baru-baru ini. Meskipun menentang pilihan Tawau hanya perlawanan persahabatan, semua pemain tidak mengambil sikap sambil lewa kerana aksi ini penting untuk mendapatkan kecerdasan perlawanan semua pemain. Kita tahu ini perlawanan persahabatan, tetapi ini lebih penting bagi saya melihat daripada segi corak permainan kita selepas kita bermain dengan pasukan Polis tempoh hari, dan kita harus memperbaiki apa kelemahan kita yang kita dapat lihat ketika kita tewas dengan pasukan Polis, dan ini bagi membentukkan keserasian sebelum kita bermain dengan pasukan Perak. Mengulas mengenai penyertaan semula Muhammad Syukri Baharun ke Sabah FC, Datuk Kim Sui berkata, Muhammad Syukri perlu berusaha lebih keras berikutan Sabah FC kini mempunyai ramai pemain di bahagian tengah. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kembali bersama Zahira. Dari sungai hingga segara Palestin, pasti merdeka. Teruskan Zahira. Baik, terima kasih Suaran. Baik saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang dan antara paparan menarik hari ini, pengambilalihan syarikat Maswing penting, satu pelaburan ke arah memangkin pertumbuhan ekonomi Sarawak. Perinciannya langsung bersama Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Baik Zahira, terima kasih. Rundingan pengambil alihan syarikat Maswing bakal dimuktamadkan dalam masa terdekat. Memberi keyakinan itu, Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, proses pengambil alihan itu penting dalam usaha meningkatkan aksesibiliti udara ke negeri ini. Bagi memastikan keberkesanannya, perkhidmatan udara terbabit perlu berada di bawah kawalan Sarawak. Bukan sekadar sebagai kemudahan untuk membawa penumpang keluar dan masuk, tetapi yang lebih penting ianya merupakan suatu pelaburan untuk memangkinkan pertumbuhan ekonomi dan rantaian khidmat sokongan.
Berucap pada istiadat pembarisan dan rapat raksasa sempena sambutan hari lahir ke-78 Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar di Padang Merdeka Kuching hari ini, jelasnya lagi Sarawak turut melangkah sejarah baru sebagai pemegang saham terbesar dalam bank konvensional. Dengan pegangan saham 31.25% dalam Affin Bank, dijangka mampu memacu ekonomi negeri ini melalui pelbagai platform fasiliti kewangan. Beliau sebelum itu turut mengiringi Tuan Yang Terutama Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi dalam memeriksa kontingen. Tuan Yang Terutama ditemani isteri Tuh Puan Fauziah Muhammad Sanusi selepas itu menyaksikan acara utama perarakan 78 kontingen antaranya daripada pelbagai agensi kerajaan serta kelab dan persatuan. Isteri Yang di-Pertuan Negeri Tuh Puan Fauziah Muhammad Sanusi mendahului senarai 1,046 penerima darjah kebesaran sempena sambutan perayaan Hari Lahir Yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-78 pagi tadi. Beliau dianugerahkan darjah kebesaran Datuk Patinggi Bintang Kenyalang yang membawa gelaran Datuk Patinggi. Turut menerima darjah kebesaran Datuk Petinggi Bintang Kenyalang ialah Tan Sri Datuk Amar Leonard Linggi juga. 4 penerima anugerah Panglima Negara Bintang Sarawak membawa gelaran Datuk Sri iaitu Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Datuk Abdul Rahman Sebli, Peguam Besar Sarawak Datuk Safri Ali, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil dan Temenggung Datuk Wan Hamid Edrus Tuanku Muhammad. Sementara itu, 3 penerima anugerah Panglima Gemilang Bintang Kenyalang membawa gelaran Datuk iaitu Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Huang Tiongsi, Setiausaha Sulit Kanan kepada Premier Sarawak Datuk He Busrah dan Ketua Pegawai Eksekutif Rekoda Datuk Ismawi Ismuni. Dalam pada itu, seramai 12 penerima dianugerahkan darjah Jasa Bakti Sarawak dan 18 penerima darjah Panglima Setia Bintang Sarawak. Anugerah pingat yang lainnya ialah Johan Bintang Sarawak, Johan Bintang Kenyalang, Pingat Perkhidmatan Cemerlang, Pegawai Bintang Sarawak, Pegawai Bintang Kenyalang, Pingat Perkhidmatan Bakti, Ahli Bintang Sarawak, Ahli Bintang Kenyalang, Pingat Perkhidmatan Terpuji dan Bentara Bintang Sarawak. Baik, kerajaan negeri kekal komited dalam mempertahankan identiti Sarawak sebagai sebuah negeri mempunyai semangat perpaduan yang utuh dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama. Menurut Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng, kerajaan negeri telah meluluskan peruntukan sejumlah RM385 juta kepada pelbagai rumah ibadat agama-agama lain di seluruh negeri sejak penubuhan unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR pada tahun 2017. Menerusi geran di bawah UNIFOR, sebanyak 807 projek dengan kos sejumlah RM109.8 juta telah pun siap sepenuhnya, manakala 616 projek yang menelan kos RM120.5 juta kini giat dilaksanakan. Premier Sarawak meyakinkan rakyat bahawa kerajaan negeri akan terus menyokong keperluan agama-agama lain di negeri ini, khususnya dari aspek pembangunan fizikal seperti pembinaan atau penambahbaikan rumah-rumah ibadat yang memerlukan. Dalam pada itu, Premier menggesa agar ketua agama-agama lain di negeri ini terus mengembling tenaga dalam menyumbang kepada kesejahteraan dan keharmonian Sarawak berasaskan nilai perpaduan, keamanan serta toleransi seperti yang termaktub dalam rukun negara. Teks ucapan beliau dibaca oleh Timbalan Premier Datuk Amar Dr. Sim Koo Hian pada Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain bersempena sambutan perayaan Hari Lahir ke-78 Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak 2024. Kajian mengenai Trans Borneo Railway akan dimulakan bulan hadapan bagi mengkaji keperluannya diwujudkan di Borneo membabitkan Sarawak, Sabah dan Brunei Darussalam. Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia Dato' Hasbi Habibullah berkata, konsultan telah dipilih bagi melakukan kajian Trans Borneo Railway ini selama setahun. Beliau yakin keperluan akses pengangkutan itu diperlukan di Borneo, khasnya untuk pengangkutan darat, pengangkutan kargo dan sebagainya. Apa juga kajian yang dibuat itu akan selari dengan perancangan negeri, perancangan Sarawak itu sendiri, pembangunan Sarawak itu sendiri, di mana laluan dan sebagainya. Akan mengikut perancangan dengan kerajaan Sarawak.
Sarawak itu sendiri. Kajian akan dibuat selama setahun tentang Trans-Borneo Railway. Beliau bercakap dalam sidang media selepas merasmikan penutupan program bantuan lesen memandu MyLesen Kelas B2 peringkat Parlimen Miri. Jelasnya tindakan selanjutnya oleh kerajaan akan diketahui selepas kajian tamat pada November tahun hadapan. Atlet, jurulatih ataupun penonton yang mempunyai pengetahuan asas pertolongan cemas boleh menjadi kunci untuk bertindak balas dengan pantas dan berkesan apabila kecederaan berlaku. Menurut Adun Bukit Asik, Joseph Cheng Jin Ek, pengetahuan ini boleh menyelamatkan nyawa atau mencegah kecederaan lebih teruk pada saat genting sebelum bantuan perubatan profesional tiba. Pemahaman asas pertolongan cemas dan cara ia digunakan untuk sukan amat penting untuk difahami oleh semua. From the sprained ankles to the concussions, from the dehydrations to the sudden cardiac incidents. The potential dangers are real, and that is why today's focus on the intersection of first aid and sport is so crucial. Beliau berucap di sambutan Hari Pertolongan Cemas Sedunia 2024, anjuran Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Cawangan Sibu. PBSM bukan sahaja mengajar kemahiran menyelamatkan nyawa tetapi juga telah menerapkan budaya penjagaan dan kesediaan dalam komuniti. Beliau juga menggalakkan mereka yang terlibat dalam sukan secara langsung atau tidak untuk mempelajari atau memperbaharui kemahiran pertolongan cemas mereka. Semangat perpaduan dan kerjasama dalam komuniti adalah pendorong penting memajukan negara dan masyarakat. Menurut Adun Telangusan, Datuk Dennis Ngau, semua orang perlu memainkan peranan penting dalam memajukan komuniti serta berganding bahu dan berusaha bersama membina masyarakat yang lebih makmur dan harmoni. Beliau menekankan bahawa kesihatan adalah aset paling berharga dalam hidup dan menggalakkan penduduk memanfaatkan peluang pemeriksaan kesihatan dan belajar cara untuk mengekalkan gaya hidup sihat. Berucap merasmikan Rural Community Service 2024, anjuran Persatuan Prihatin Masyarakat Miri dengan kerjasama Kelab Rekreasi Pendakian dan Perkemahan Miri di kawasan Telang Usan di Kampung Longsan dan Long Keluan, Ulu Baram. Teks ucapannya dibacakan wakilnya Kaunselor Flora Usun Lanyau, Ahli Majlis Bandaraya Miri. Program perkhidmatan amal komuniti ini bukan sahaja memberikan bantuan praktikal kepada penduduk tetapi juga menggalakkan perpaduan dan pembangunan dalam komuniti. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak, dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Zahira untuk perkembangan berita selanjutnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma. Baik saudara, menjelang Belanjawan 2025 dan lepasan TVET juga mampu menjadi usahawan berjaya. Antara paparan langsung dari Pulau Pinang, kita bersama Zatul Iqmah Muhammad Nur. Silakan Zatul. Ya, terima kasih. Menjelang pembentangan Belanjawan 2025 Jumaat depan, penambahan peruntukan bagi mempertingkat kebolehpasaran dan produktiviti usahawan wanita wajar digandakan dalam misi pembasmian kemiskinan golongan rentan. Penambahan peruntukan bukan sahaja mampu merubah kehidupan mereka yang rata-rata suri rumah, malah memberi peluang meneroka peluang perniagaan yang lebih luas termasuk di media sosial. Grant memang ada kat situ dan memang mudah, tapi masalahnya ada satu saja yang Farida rasa perlu pembaikan dari segi proses tu. Kalau boleh cepatkan, kadang-kadang grant lulus tahun ni tapi dapat tahun depan, so masa tu terlalu lama sebab mereka ni biasanya susah untuk mendapatkan keuangan sebab kebanyakannya adalah suri rumah yang bercadang untuk menceburi perniagaan, terutamanya yang melakukan perniagaan daripada rumah yang ataupun bantuan kerajaan kan. Tiada masa hadapan, itu stigma yang biasa dihadapi pelajar latihan teknikal dan vokasional TVET sejak dahulu. Namun tanggapan sinis itu perlahan-lahan terhakis apabila semakin ramai lepasannya yang berjaya. Tak sanggup cikgu, banyak kali je. Nur Hidayah Samad,
pemegang sijil penjaga jentera elektrik A1 dari Giat Mara dan diploma tekno usahawan di Institut Kemahiran Mara, sudah biasa dengan persepsi negatif terhadap bidang yang diambilnya. Namun, itu tidak pernah jadi kudis. Sebaliknya, beliau berjaya membuktikan pada usia 31 tahun mampu bergelar usahawan jutawan dalam bidang elektrik. Tak senang macam cukup-cukup makan kata, sebab ayuh orang nego kan. Kira nego ni kami nego setiap malam. Sampai orang cakap, ayuh sebab dah masuk Giat Mara. Orang cakap, anak orang tak boleh PU sebab result tak dapat elok. Cakap kat ayah tak apalah. Masa tu baru belajar Giat Mara kan. Cakap kat ayah, biarlah ayah orang cakap kita anak-anak ayah tak boleh masuk U. Tapi masa kami masuk bidang kemahiran kami buat duit. Tidak nafikan bidang yang diceburi lebih didominasi kaum lelaki. Namun, latihan yang diterima semasa pengajian tidak meletakkan jantina sebagai ukuran dan itu yang menjadikannya lebih bersedia menghadapi cabaran dunia pekerjaan. Alhamdulillah dapat cikgu yang mereka mengajar kita. Lepas tu kawan-kawan dikelilingi dengan kawan-kawan yang semua boleh bantu kita. Macam contoh kalau kita tak tahu tu, mereka ajak kita balik. Macam kita masuk bidang tu, tak rasa takut lah. Kini ibu kepada seorang cahaya mata itu mahu lebih ramai golongan wanita menceburi bidang tersebut. TVET bukan sahaja menjana ekonomi namun mampu memperkasa elemen kepimpinan dan komunikasi wanita selain mengubah lanskap bidang kemahiran yang kebiasaannya sinonim dengan lelaki. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Pulau Pinang mengenal pasti 124 lokasi berisiko banjir di negeri ini. Penolong pengarah sektor operasinya Major Kamal Jakarinah memaklumkan daerah seberang Perai Tengah merekodkan jumlah tertinggi kawasan berisiko banjir melibatkan 44 lokasi. Diikuti seberang Perai Utara sebanyak 37 kawasan dan masing-masing 15 di seberang Perai Selatan, Barat Daya dan Timur Laut. Keluarkan perintah untuk mengaktifkan pusat perintah dan kawalan kita sejumlah 81 orang pegawai dan juga 429 orang anggota berada dalam keadaan siap siaga untuk kita atur gerakkan pada sebilang masa. Itu dan mereka ini mereka sentiasa berada untuk kita boleh atur gerak mereka sehinggalah tamat MTL yang kita jangka biasanya penghujung Mac 2025. Okey. Dalam pada itu, APM Pulau Pinang turut mempertingkatkan usaha memastikan kesiapsiagaan menghadapi monsun Timur Laut yang dijangka bermula awal November hingga Mac depan. Ini termasuk melalui program berupa latihan asas tindakan semasa, situasi bencana dan kecemasan bersama penduduk setempat. Antaranya program Kampung Siaga 221 Komuniti Berdaya Tahan Bencana yang melibatkan seramai 570 penduduk dari 7 buah kampung berisiko banjir telah dilatih. Demikian paparan dari Pulau Pinang. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Baik, terima kasih Zatul. 10,000 peserta memeriahkan sambutan Hari Sukan Negara di Pulau Pinang. Penganjuran berlangsung di Padang Datuk Haji Ahmad Badawi, Butterworth. Kita telah berjaya mencecah angka sebanyak 10,000 orang penyertaan. Jadi di mana hari ini adalah satu hari yang baik untuk kita mula mengaktifkan diri dalam penyertaan program acara sukan. Jadi jangan sebab Hari Sukan Negara saja kita bersukan. Bagi peserta penganjuran program seperti ini terus menyatupadukan masyarakat menerusi aktiviti sukan. Di Perak, masyarakat di negeri ini disaran memudayakan sukan dalam kehidupan. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, sukan juga merupakan jambatan menghubungkan rakyat selain pemangkin perpaduan nasional. Di Padang, tiada bezanya bangsa.
agama atau latar belakang. Yang ada hanyalah semangat untuk berusaha, bekerjasama dan saling menyokong antara satu sama lain. Sukan mengajar kita bahawa kejayaan bukan hasil kerja seseorang individu sahaja, tetapi kejayaan adalah kerja satu pasukan, satu masyarakat dan juga satu negara. Beliau berucap ketika merasmikan sambutan Hari Sukan Negeri Peringkat Negeri Perak 2024 di Ipoh. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Tahap kemajuan projek pembinaan kemudahan sukan menjelang penganjuran Sukan Malaysia SUKMA 2028 di Kelantan kini mencapai 25%. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim memaklumkan pihak kementerian yakin pembinaan kemudahan itu termasuk sebuah stadium baru di Pasir Putih mampu disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Jadi setakat sekarang, alhamdulillah kita tak ada projek sakit, semua berjalan dengan lancar. Mungkin kalau ada pun faktor cuaca dan sebagainya itu dapat kita atasi. Semua ni perlukan masa lah, tapi kita yakin with the deadline yang kita bagi iaitu sebelum 2028 mesti kena siap. Beliau bagaimanapun berkata kemajuan terkini tahap pelaksanaan setiap projek adalah berbeza bergantung kepada jenis kemudahan, lokasi serta waktu mula projek. Kerajaan memperuntukkan hampir 300 juta ringgit untuk pembinaan projek tersebut. Adam Adli menyempurnakan perasmian sambutan Hari Sukan Negara 2024 Peringkat Negeri Kelantan di Kota Baru. Di Terengganu, sambutan Hari Sukan Negara di peringkat negeri, platform membudayakan serta memupuk potensi murid dalam bidang sukan. Sejak diperkenal pada 2015, Ketua Pengarah Pendidikan Azman Adnan yakin penganjurannya berupaya mencungkil potensi kumpulan sasar dalam bidang sukan. Melalui platform ini juga kita mengharapkan kita dapat mewujudkan konsep perpaduan yang tinggi dalam kalangan anak-anak kita, pelbagai kaum dan menjadikan sukan ini sebagai platform untuk perpaduan negara. Beliau terdahulu menyempurnakan program kecergasan KPM sempena Hari Sukan Negara 2024 di Kompleks Sukan Terengganu, Kuala Nerus. Usaha Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama menjadikan Kampung Batu Laut di Tanjung Sepang sebagai kampung angkat berjaya mengeratkan silaturahim dengan komuniti kampung tersebut. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Aiman Athirah Sabu berkata, usaha itu juga membolehkan penduduk setempat mengakses berita yang lebih tepat dan berkualiti. Saya difahamkan telah ada 2 kampung angkat dan ini tentunya akan dapat membantu kita bersama-sama membangunkan salah satu parlimen yang sangat dekat dengan Putrajaya, sangat dekat dengan pintu masuk negara iaitu Sepang kan, untuk menjadi sebagai satu contoh yang terbaik kepada negara lah keseluruhan. Beliau berkata demikian kepada Majlis Pelancaran Santuni Madani program Satu Pemimpin Satu Kampung di Kampung Batu Laut Tanjung Sepat, Sepang. Sementara itu, Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi Nik Kamaruzaman Nik Husin menyarankan agensi lain untuk mencontohi langkah bernama yang menyambut baik inisiatif itu. Projek ini bernama akan turut menyumbangkan buku dan Little Free Library LFL sebagai simbol pendidikan yang berkaitan dengan pembelajaran sepanjang hayat dan di mana LFL merupakan salah satu aktiviti yang dijalankan semasa kempen 3B baca bersama bernama special apa tu
Program Satu Pemimpin Satu Kampung diperkenalkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di mana setiap ketua jabatan dan agensi kerajaan menjaga sebuah kampung bagi mengetahui secara langsung masalah yang dihadapi komuniti terlibat. Sebuah rumah ibadat kaum Tionghoa di Jalan Bunga Mawar berstruktur separuh kekal terbakar kira-kira 30%. Jabatan Bomba dan Penyelamat Labuan menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian kira-kira pukul 8.35 pagi. 20 pegawai dan anggota serta logistik menyelamat dari BBP Labuan Central dan BBP Ranca-Ranca ke lokasi insiden. Operasi tamat kira-kira pukul 9.04 pagi. Insiden tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa dan punca kejadian masih disiasat. Sambutan Hari Sukan Negara 2024 peringkat Labuan berlangsung meriah di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Hampir 8,000 individu menyertai pelbagai aktiviti serta acara sukan dan rekreasi. Pada majlis sama, atlet Sukma dan para Sukma Labuan turut diraikan. Majlis dirasmikan Timbalan Pengerusi Perbadanan Labuan Simsudin Siddiq. Turut hadir Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan Fazilah Mahmud dan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Labuan Mahanum Fauzi. Baik saudara, sekian berita wilayah dari Sungai ke Segara Palestin. Pasti Merdeka, saya Nurul Zahira Razi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.